Baik, kembali dalam cerita. Tadi ada gangguan sedikit. Saya tak dapat dengar suara Faris. Mungkin lokasinya jauh dan cerita yang kita nak bawakan ini juga adalah cerita berkaitan dengan PRN Melaka. Kalau Faris ada dekat sana, kalau Faris dapat dengarkan saya ketika ini, bagaimana Faris mungkin tadi dah cerita berkaitan dengan dah berapa lama berada di sana dan mungkin ada tempoh-tempoh tertentu liputan setiap pelusuk Faris pergi dan bagaimana sebenarnya situasi dan juga langkah ataupun tindakan liputan yang Faris akan lakukan lagi selepas ini? Saya kalau ikutkan memang Okey, boleh vision saya main vision sekarang kita corner tau. keras sedikit tapi baik soalan ni Ada tak dia punya Baik, soalan Ehsan itu untuk merencanakan setiap hari bagi PRN ini bukanlah satu perkara yang mudah kerana kita tahu di Bumi Melaka ini kawasannya agak unik ya. So setiap hari saya dan juga syuhada kami merangka satu kawasan ke satu kawasan untuk mendapatkan reaksi rakyat, begitu juga dengan pemimpin politiknya kerana kawasan ini ada kawasan-kawasan yang macam saat tadi kita kena saya berada betul-betul di tepi pantai ini, jadi boleh katakan line telefonnya agak kurang sedikit kerana kawasannya agak jauh. Begitu juga di kawasan-kawasan tertentu. Itu antara cabaran-cabaran saya dengan syuhada lah. Tetapi setiap hari kami berjalan untuk mendapatkan apa sahaja reaksi, apa sahaja tindakan ahli-ahli politik untuk kami terjemahkan dari segi skrip kami. Apa seperti anda sedia maklum dalam lapor langsung di astrawani.com terdapat juga setiap pergerakan kami rakamkan apa sahaja yang ingin dikatakan oleh pemimpin politik berbicara dengan rakyat. Sebentar tadi sebenarnya Ehsan, selepas SPR umumkan bahawa adanya PRN teka-teki itu terjawab, kami cuba dapatkan juga dengan rakyat negeri Melaka. Rata-rata mereka agak terkejut apabila PRN itu ada, walaupun khabar awalnya ada PRN, tetapi pada masa yang sama harapan mereka ketika ini adalah hanya kepada SOP sahaja. Itulah harapan mereka sandarkan. SOP PRN kali ini perlu lebih ketat, perlu lebih diperhalusi, perlu lebih kuat dan begitu juga pematuhan SOP-nya. Polis kata mereka perlu ambil tindakan kepada pihak mana-mana pihak, terutamanya kalau ada jentera ahli politik mana-mana parti sekalipun, kalau melanggar SOP kenalah ambil tindakan kerana ini adalah untuk keselamatan kesejahteraan rakyat Melaka. Itu antara yang diluahkan oleh rakyat Melaka ketika kami hubungi, kami bertemu mereka di sekitar kawasan-kawasan Bandar Melaka dan daerah-daerah di Melaka ni, Hasan. Dan juga Faris, satu perkara yang menarik adalah bila dah buka kan, kita dah melalui fasa, dah boleh rentas negeri dan sebagainya. Suasana tu dah berubah, Faris. Melaka kita tahu antara tempat yang menjadi tumpuan pelancong bukan saja dalam ataupun luar negara, tetapi oleh keseluruhan mungkin negeri yang nak pergi ke Melaka. Bagaimana situasi itu berlaku? Bagaimana Faris melihat kepada kedatangan pelancong dalam masa yang sama? Melaka nak PRN pula, situasi politik dan sebagainya. Mungkin ini antara benda yang menarik untuk kita cakap dan juga antara perkara menarik untuk kita lihat sebagai orang yang berada di luar di Melaka ini, Faris. Ya, betul. Sebenarnya hari ini adalah hari yang amat bersejarah buat negeri Melaka sebenarnya, Ehsan, di mana terdapat berita yang agak gembira. Hari ini Melaka masuk ke fasa keempat Pelan Pemulihan Negara selepas hampir 9 bulan. Kita tahu apa yang berlaku di sektor pelancongan negeri Melaka. Ada yang tutup gulung tikar sektor-sektor pelancongan ini. Jadi sebenarnya sejak daripada Isnin, kalau saya katakan di mana ada majlis pembukaan secara besar-besaran merasmikan pembukaan sepadan negeri Melaka, boleh dikatakan pelancong-pelancong yang masuk negeri Melaka ini berkutu-kutu sebenarnya, kan. Pada masa sama juga kami sebagai pihak media kita rakamkan setiap bila kami pergi ke kedai, kami pergi ke kawasan-kawasan kedai-kedai makan, boleh katakan tumpuan pelancong itu kembali terarah ke negeri Melaka kerana kita tahu di mana yang dikatakan 120,000 pengunjung memasuki negeri Melaka dalam tempoh hujung minggu ini saja. Jadi dengan ramainya rakyat di negeri Melaka ini, dengan pelancong-pelancong domestik, sudah tentu keadaannya itu agak boleh katakan jalannya agak jam, agak sibuk. Pada masa yang sama kita sibuk dengan PRN
Begitu juga dengan political turmoil ataupun pergolakan politik yang berlaku ketika ini. Jadi boleh katakan the pressure tu adalah sedikit mencabar buat pihak-pihak media seperti kami untuk mendapatkan pada masa sama juga kalau kita katakan sekarang ni kerajaan caretaker, Ehsan. Jadi kebanyakan esko-esko yang masih di bawah kerajaan caretaker, mereka antara pemimpin politik yang penting di parti-parti politik tertentu. Jadi agak sukar untuk mendapatkan mereka juga kerana mereka fokus kepada pelan pemulihan yang masuk ke fasa 4 Negeri Melaka. Jadi cabaran itu agak lebih meluas kalau dibandingkan kalau kita masih dalam tempoh PKP. Ketika ini fasa 4, pelancongnya ramai, begitu juga dengan isu politiknya yang agak besar di sini. Jadi itulah cabaran-cabaran setiap hari saya dan Syuhada Kadir untuk kami terus harungilah cabaran ini sehinggalah hari mengundi nanti sebenarnya, Ustaz. Dan juga lama lagi lah saya nak jumpa Faris. Tapi kan Faris berada di Melaka, pastinya banyak ahli-ahli politik yang Faris jumpa. Tak kiralah daripada UMNO, Perikatan Nasional, daripada Pakatan Harapan itu sendiri. Bagaimana sebenarnya Faris mengimbangi berita dan juga laporan? Kadang-kadang mungkin ada sisi lain yang kita dengar ceritanya berbeza daripada cerita yang kita dapat tahu sebelum ini. Tetapi untuk laporan dan juga cerita yang Faris sampaikan itu bagaimana? Baik, untuk mendapatkan laporan yang seimbang sebenarnya agak sukar di sini sebenarnya, San. Ada hari yang mungkin saya boleh katakan, ada hari yang di mana Pakatan Harapan je akan bersuara, akan mengadakan siaran media dan sebagainya. Ada hari yang hanya UMNO saja akan bercakap yang mahu menemui media. Ada hari juga parti-parti politik senyap 1000 bahasa kerana kita cuba mendapatkan tapi mereka busy katanya dengan meeting dan sebagainya. Kita tahu dalam tempoh-tempoh yang agak mencabar ketika ini kebanyakan mereka ada mesyuarat, begitu juga dengan mungkin menamakan calon, siapa calon ini dan calon itu. Jadi tempoh-tempoh itu untuk dapatkan keseimbangan cerita itu, kami kadang-kadang macam saya cakap tadi, kami akan cuba telefon apabila ada satu isu, kami telefon daripada PH bagaimana, reaksi mereka, PN-nya bagaimana, begitu juga BN dengan UMNO, DAP, PAS, apakah reaksi mereka. Kadang-kadang dapat reaksi ringkas itu lebih bagus apabila dapat seimbangkan story setiap hari. Tapi kadang-kadang agak kecewa sedikit kerana kita tahu tempoh-tempoh ini agak sukar untuk kita dapat parti ataupun pemimpin politik yang agak penting di Negeri Melaka. Tapi apapun di Awani, saya setiap kali berjumpa dengan pemimpin politik, kami katakan Awani ini siapa sahaja yang berikan kerjasama yang ingin berkatakan sesuatu mengenai politik, kami sedia mendengar dan kami sedia untuk menemu ramah dan sebagainya. Jadi itu antara pegangan saya dengan Syuhada sendiri di PRN Negeri Melaka, dan kami harapkan sebenarnya siapa saja pemimpin politik sebenarnya, Ihsan, kalau mereka sudi bekerjasama, kami akan berikan berita yang terbaik buat mereka, siapa saja, tak kira mana-mana parti politik, terutama di PRN yang mungkin saya boleh katakan saya dan Syuhada agak busy dalam tempoh beberapa hari ini sehinggalah PRN nanti. Busy juga, tapi Faris sempat kan makan, minum coconut shake dan sebagainya? Coconut shake ni kalau cuti-cuti sebelum ni, San, kita balik kampung untuk bercuti mungkin sempat singgah, tapi sekarang sempat tengok je, San. Tak sempat untuk kami singgah dan sebagainya sebab mungkin berlalu beberapa kawasan-kawasan favourite saya, tapi saya cuma tengok je lah sebab kita kejar masa, sebab keadaannya agak, geografi di Melaka ni agak jauh dari satu tempat ke satu tempat. Jadi kebanyakannya belum kesempatan lagi. Mungkin ada tempoh-tempoh nanti Ehsan boleh naik ke Melaka, kita boleh relax sedikit. Apabila politik ni reda, mungkin satu hari nanti boleh, Ehsan. Baik, terima kasih Faris Azman. Dan sebenarnya laporan dari Melaka kita akan bawakan kepada anda. Melaka memilih pilihan raya negeri Melaka yang akan berlangsung pengundiannya pada 20 November, dan sebelum itu pada 8 adalah hari penamaan calon, dan juga selepas itu kita akan tengoklah bagaimana fasa dan juga perjalanan pilihan raya negeri itu berlaku. Dan pastinya antara perkara penting untuk kita faham dan juga kita lihat adalah bagaimana SOP itu berlangsung.
berlangsung. Selepas keadaan dan juga situasi rentas negeri ini dah melepasi 90% daripada jumlah vaksinasi dan sebagainya, pastinya SPR dan juga MKN telah mengatur strategi yang baik untuk memastikan bahawa kelancaran proses pengundian itu pada hari tersebut, dan kita mengharapkan agar perjalanannya baik-baik sahaja dan pengundi juga tidak berasa takut dan juga berasa tenang dan juga selesa walaupun kita masih lagi sebenarnya berdepan dengan pandemik COVID-19. Baik, daripada cerita Melaka tu saya nak bawa pula kepada cerita bagaimana Kelantan yang kini berada dalam fasa 3 dan juga dimaklumkan sebenarnya banyak dah sektor dan juga operasi dimulakan di sana. Muhammad Muhammad, Wakil Esok Awani Kelantan, ada cerita-cerita yang berlaku di sana, terutamanya apa yang dapat dilihat dan juga dapat dirasakan oleh penduduk-penduduk di sana. Mungkin ada wakil-wakil daripada kerajaan negeri menyatakan sesuatu, apa yang perlu dilaksanakan, apa perlu dilakukan. Muhammad, bagaimana ceritanya fasa 3 di Kelantan ketika ini? Baik Ehsan, seperti yang kita ketahui, hari ini merupakan hari pertama Kelantan melangkah memasuki fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara. Ini bermakna beberapa kriteria yang ditetapkan oleh kerajaan dan Majlis Keselamatan Negara telah berjaya dipenuhi oleh negeri Kelantan. Dan kadar vaksinasi juga seperti yang dimaklumkan oleh pihak berkuasa sudah pun melebihi 80%. Hanya segelintir sahaja rakyat Kelantan yang belum lagi mendapatkan lengkap suntikan vaksinasi. Begitupun bila bercakap mengenai fasa peralihan ketiga ini, ada pesanan, ada titipan yang diberikan kepada rakyat Kelantan. Kita tahu sebelum ini pihak berkuasa kerajaan negeri terutamanya telah pun menegur dan juga merasa kecewa kepada rakyat Kelantan kerana sebahagian daripada mereka ini dilihat alpa dan juga kadang-kala melanggar SOP yang ditetapkan. Telah pun memberikan komentarnya apabila masuk saja fasa ketiga ini, di mana rakyat Kelantan kini berada dalam endemik. Ini bermakna virus berada dalam komuniti, dan untuk itu katanya pematuhan SOP, disiplin diri sememangnya dituntut, dan supaya rakyat Kelantan terus kekal mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Dr. Izani Hussein itu. So bila akademik ni kitanya kena jaga diri kita masing-masing. Kerajaan macam biasa, macam kita hidup dengan sesama, macam kita hidup dengan denggi, itu semua penyakit-penyakit yang lain. Jadi untuk itu rakyat mesti memahami bahawa coronavirus ini jauh lebih bahaya daripada penyakit-penyakit sesama yang lain. Walaupun kita telah ada vaksinasi, tapi kita kena ingat kadang-kadang coronavirus ni dia ada varian-varian lain yang lebih bahaya. Kerana itulah kita masih lagi kena ikuti SOP. InsyaAllah kalau kita jaga kesihatan dengan baik, jaga kebersihan dengan baik, kemudian jaga SOP dengan baik, insyaAllah kita dapat mengelakkan daripada jangkitan coronavirus lebih. Dan untuk makluman Esa juga, Kelantan antara negeri yang seringkali mendapat jolokan dan juga seringkali menjadi tumpuan bukan sahaja daripada pelancong sekitar negeri jiran. Sebaliknya pengunjung daripada luar Kelantan terutamanya yang berada di Lembah Kelang, berada di Johor, berada di Perak dan sebagainya. Dan seperti yang dimaklumkan dalam tempoh seminggu ini, saya dapat menyaksikan jalan-jalan utama dan juga laluan utama, terutamanya memasuki kawasan bandar, jalan yang menuju ke pusat peranginan, jalan yang menuju ke pasar dan sebagainya, seringkali sesak dengan begitu banyak kenderaan. Dan seperti yang dilaporkan oleh pihak polis, dalam tempoh beberapa hari ini dianggarkan lebih 30,000 kenderaan telah memasuki Kelantan ini, sama ada dari laluan Gua Musang, sama ada di laluan Jeli ataupun di Pasir Putih. Dan keadaan ini sememangnya turut memberikan satu kebimbangan kepada kerajaan negeri kerana mereka tidak mahu, tidak mahulah ibu bapa yang berada di rumah ini dijangkiti ataupun
dibawa virus oleh perantauan yang pulang untuk bertemu dengan sanak saudara. Untuk itu, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob turut menitipkan pesanan buat rakyat Kelantan supaya terus patuh dan kekal pada SOP yang ditetapkan, kerana kerajaan negeri tidak dapat menghalang, tidak dapat menyekat kepulangan secara beramai-ramai rakyat Kelantan ke negeri ini. Jadi kita dengarkan apa yang dititipkan oleh Datuk Ahmad Yaakob. Cuma hambanya mengharapkan supaya rakyat kita dapat memahami dalam kita masih lagi pandemik ni dan sudah jadi endemik dah. Jadi yang penting ialah kita mendapat 2 dos, itu ada semua ada 2 dos dan menjaga SOP. Memang tak lari dah. Kalau nak tahan mereka balik memang tak boleh tahan. Sudah sebab mereka ni kadang dah 6 bulan atau 4 bulan untuk balik ke negeri masing-masing atau ke tempat masing-masing. Cuma yang pentingnya ialah jaga, kena jagalah tu. Itu saya bagi saya. Dan kalau boleh, saya minta juga mesti ada test kit kalau nak balik je lah. Ehsan, bukan saja jalan-jalan utama yang menuju ke Kota Baru, ke pusat-pusat tumpuan seperti Pasar Siti Khadijah, Bazar Tok Guru dan sebagainya yang mengalami kesesakan. Jalan yang keluar daripada bandar, terutamanya memberikan kawasan seperti Machang, di kawasan Pasir Putih, di kawasan Jeli khasnya turut mengalami kesesakan ini kerana kebanyakan perantauan yang pulang ini selain mereka berhasrat ingin bertemu mata dengan ibu bapa mereka, ingin bertemu mata dengan sanak saudara mereka, mereka juga turut keluar dan bersia-sia di kawasan tumpuan ini. Dan semalam ataupun 2 hari lepas, apabila saya keluar ke Bandar Kota Baru pada sebelah malam atau petang, saya mendapati rata-rata kedai makan, restoran dan juga kawasan tumpuan ini seringkali dipenuhi dengan pengunjung. Dan mereka tidak melepaskan peluang untuk membeli belah, terutamanya di kawasan zon bebas cukai di Rantau Panjang dan juga Pekalang Kubur. Dan dapat dilihat kebanjiran pengunjung bukan daripada Kelantan, sebaliknya pengunjung daripada luar Kelantan ini. Jadi mereka walaupun pulang untuk bertemu mata dengan keluarga, bertemu mata dengan sanak saudara, mereka juga menyelam sambil minum air. Mereka keluar berjalan-jalan dan bersiaran. Saya juga beberapa hari lepas pergi ke Dabung, salah satu kawasan tumpuan pelancongan yang famous ataupun yang seringkali seringkali menjadi orang kata jolokan bagi pendaki dan juga peneroka alam semula jadi ini. Dan seperti yang saya saksikan, kereta api yang bergerak dari Wakaf Baru menuju ke Dabung juga penuh sesak dengan penumpang dan mereka mengambil kesempatan bukan saja pada hari Minggu, sebaliknya hari yang bekerja juga mereka tetap berkunjung ke pusat perangingan ini, Ehsan. Dan juga Muhammad Fandi, satu perkara penting untuk kita faham, kalau orang pergi daripada Kuala Lumpur, kebanyakannya nak ke Pantai Timur itu memang kebiasaannya sesaklah. Kalau kita tengok selalu di Tol Gombak contohnya, dan juga kemasukan warga Kuala Lumpur ke Kelantan khususnya untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Tetapi dari sudut seperti yang Puan Fandi kata tadi, banyak operasi-operasi dalam fasa 3 ini yang telah pun dibuka. Bagaimana antara reaksi dan juga mungkin harapan daripada masyarakat dan juga peniaga-peniaga sendiri contohnya yang menjadi tumpuan orang ramai khususnya, Fandi? Sebenarnya, Ehsan, apabila operasi sektor perniagaan terutamanya membabitkan jualan kain, jualan pakaian, terutamanya di kawasan zon bebas cukai di Rantau Panjang dan juga Pekalang Kubur yang sempat saya temui, mereka sebenarnya mengalu-alukan kedatangan pengunjung ini. Bahkan dalam tempoh seminggu 2 mereka membuka kedai itu, mereka telah pun orang kata dapat sedikit sebanyak cover kerugian yang dialami sepanjang awal tahun ini di mana mereka tidak dapat beroperasi. Begitupun apa yang saya saksikan, kebanyakan peniaga ini sememangnya mematuhi SOP yang ditetapkan, di mana walaupun kedai mereka kecil, mereka tidak membenarkan orang kata orang ramai berada dalam premis mereka dalam keadaan sesak. Mereka membuat orang kata macam queue
Mana ada keluar, ada laluan masuk, ada laluan keluarnya. Dan setiap kali saya tengok, saya perhatikan pengunjung yang masuk ke kawasan perniagaan mereka mewajibkan memakai pelitup muka dan juga membuat sanitasi tangan supaya tidak berlaku sentuhan dan juga meletakkan penjarakan fizikal dalam kedai mereka. Ini yang dapat saya simpulkan bahawa para peniaga ini sememangnya patuh kepada SOP yang ditetapkan. Begitupun saya tengok apabila pengunjung ni datang secara beramai-ramai membawa kanak-kanak khasnya, kadang-kadang mereka terlupa untuk memakai pelitup muka dan juga melupa untuk melakukan penjarakan fizikal. Dan keadaan ini juga ada seringkalinya peniaga sendiri itu memberi teguran kepada pengunjung supaya kekal mematuhi kerana mereka tidak mahu ataupun mereka sudah merasa serik sekiranya berlakunya pelanggaran yang menyebabkan premis mereka terpaksa ditutup. Begitu juga di kedai makan yang mana saya perhatikan juga kebanyakan pengusaha dan juga pemilik restoran ini tetap aku dan juga tetap patuh pada SOP yang ditetapkan. Bahkan sebelum ini Kerajaan Negeri Kelantan juga telah membuat satu ketetapan yang mana remaja bawah 17 tahun ini tidak boleh memasuki premis kedai makan melainkan mereka ditemani sama ada ibu bapa ataupun saudara mara mereka yang telah pun lengkap vaksinasi Keresan. Dan juga Abang Fandi dah boleh rentas negeri ni, ada plan ataupun rancangan ke nak datang ke Kuala Lumpur, Fandi? Saya mungkin plan untuk ke Kuala Lumpur tu mungkin tidak ada rancangan lagi buat masa sekarang ni, sebabkan bila aktiviti rentas negeri mula dibuka ni kita tahu sepanjang hari Minggu khasnya VIP Menteri Timbalan Menteri sentiasa turun ke Kelantan ini. Semalam juga kita tahu Menteri Kerja Raya berada 2-3 hari di Kelantan ini. Sebelum itu Menteri Tenaga Sumber Asli juga turut berada di Kelantan. Jadi saya kira untuk keluar buat masa ini mungkin tiada kelampangan. Begitupun saya sentiasa inginkan satu kelainan, inginkan suasana yang baru untuk keluar daripada negeri Kelantan ini. Kan telah lama kita terperap di negeri ini. Namun disebabkan tuntutan kerja ini mungkin saya kena tangguhkan dulu hasrat itu. Ini kerana komitmen saya adalah memberikan liputan dan juga membawakan berita untuk bukan saja penonton awani, bahkan untuk rakyat Kelantan yang berada di perantauan itu sendiri, Ehsan. Baik, terima kasih Muhammad Fandi Muhammad. Nanti pastinya kami warga awam ni kalau berkunjung ke Kelantan, kami akan hubungilah Muhammad Fandi Muhammad untuk kita bercerita lagi. Mungkin ada isu-isu penting yang nak dibincangkan. Apapun, terima kasih Muhammad Fandi Muhammad. Itu cerita berkaitan dengan fasa 3 di Kelantan dan kita mengharapkan agar kita sentiasa menjaga SOP dan juga membuat ujian kit untuk pastikan kita bebas daripada jangkitan COVID-19. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian dulu, saya Ihsan Nahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.